Jadi itulah tadi sedikit video korporat yang kita tontonkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat tadi dalam video tersebut, ada menyatakanlah tentang perkhidmatan yang tersedia ada dalam Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah ni. Dan suka saya untuk mengulang semula antara jenis-jenis perkhidmatan yang tersedia ada di Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Yang pertama sekali tadi tentang pembayaran fidyah puasa. Jadi segala pungutan tentang pembayaran fidyah puasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus berhubung dengan pihak kami. Kemudian yang seterusnya tentang bayaran denda-denda kafarah juga boleh terus berhubung dengan pihak kami. Dan yang seterusnya tentang harta luqatah. Sedikit penerangan tentang harta luqatah ini bermaksud harta yang bernilai yang ditemui di sesuatu tempat kemudian kita tidak ketahui siapakah pemilik harta tersebut. Contohnya kita berada di taman awam ataupun di tandas-tandas awam dan sebagainya, kita terjumpalah dengan sebutir ataupun sebentuk cincin emas ataupun gelang emas dan apa-apalah yang bernilai. Jadi harta-harta tersebut sekiranya kita tidak ketahui siapakah pemilik harta tersebut, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh hantarkan harta tersebut ke pihak Baitul Mal dan kemudian tindakan yang seterusnya kita akan buat hebahan lah di mana harta tersebut dijumpai dan sebagainya, kita akan buat hebahan selama setahun. Dan andai sekiranya ada tuntutan mengenai harta tersebut, maka kita akan selidiklah sama ada betulkah harta tersebut pemilik bagi individu tersebut. Dan sekiranya tidak ada tuntutan selama setahun, maka harta tersebut kita akan lupuskan melalui cara jualan ataupun lelangan dan sebagainya. Dan kemudian harta tersebut kita akan sampaikan kepada maslahat umum. Itu tentang harta luqatah. Kemudian yang seterusnya tentang wang tidak patuh syariah. Seperti yang kita ketahui, mana-mana hasil yang kita dapati ataupun kita ketahui bahawa sumbernya tidak halal, maka wang tersebut juga tuan-tuan dan puan-puan boleh salurkan kepada pihak Baitul Mal. Kemudian yang seterusnya mengenai tentang faraid ataupun harta pusaka, yang mana pihak Baitul Mal juga ada menguruskan tentang harta pusaka bagi mana-mana individu tentang harta-harta tersebutlah. Kemudian di sini juga kita ada menyediakan tentang pengurusan wasiat dan hibah. Sekiranya tuan-tuan berniat untuk membuat pendokumentasian untuk wasiat dan hibah, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus berhubung dengan pihak kami. Dan yang seterusnya tentang kumpulan wang amal jariah. So untuk pagi ini, insyaAllah saya akan memberikan sesi taklimat kita pada pagi ini mengenai dua lah yang saya akan tekankan. Yang pertama sekali tentang fidyah puasa dan yang kedua tentang kumpulan wang amal jariah. Ada nampak tuan-tuan di skrin tuan-tuan yang saya sharekan, ada nampakkah? Belum nampak Okey, sorry kejap Okey, sekarang ada? Okey, baik. Jadi untuk sesi yang pertama saya akan menerangkan tentang apakah itu fidyah puasa. Jadi saya yakin dan pasti mungkin ada sudah yang tahulah tentang apakah itu fidyah puasa, apakah hukum untuk melaksanakan pembayaran fidyah puasa, bagaimanakah cara pengiraan dan sebagainya. Dan mungkin juga ada setengah daripada kita mungkin yang masih kurang tahulah tentang apakah itu fidyah puasa. Jadi mari kita lihatlah apakah definisi fidyah puasa. Okay, definisi fidyah puasa adalah denda ataupun bayaran yang dikenakan ke atas orang Islam yang meninggalkan puasa atas sebab-sebab tertentu atau tidak sempat mengqadha puasa sehingga datangnya Ramadan yang seterusnya. Jadi inilah maksud fidyah puasa. Bermaksud bayaran yang dikenakan terhadap individu yang meninggalkan puasa atas sebab-sebab tertentu. Antaranya ialah individu yang sudah lanjut usia, okay,
individu yang mempunyai sakit-sakit kronik yang menyebabkan mereka ini tidak berkemampuan untuk berpuasa, ataupun sekiranya mereka berpuasa datang kemudaratan terhadap diri mereka. Jadi individu-individu seperti ini, mereka ini cuma wajib untuk membayar fidyah puasa sekiranya dari segi pelaksanaan puasa itu mereka sudah tidak hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang bermaksud dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. So daripada firman Allah itu tadi kita dapat melihatlah bahawasanya pelaksanaan pembayaran fidyah puasa ini adalah merupakan satu perkara yang wajib sekiranya individu tersebut wajib perlu melaksanakan fidyah tadi. Okey. Kemudian yang seterusnya, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini adalah merupakan golongan-golongan yang dikenakan fidyah. Berdasarkan definisi itu tadi kita dapat lihatlah ini antara merupakan golongan yang akan dikenakan fidyah. Yang pertama sekali ialah pesakit kronik dan warga tua yang tidak terdaya untuk berpuasa. Sekiranya kita dapat melihat ada di kalangan ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita yang mempunyai masalah-masalah tersebut. Sakit kronik, okay, ataupun sakit-sakit yang tidak punya harapan sembuh, yang memerlukan makan ubat. So pada bulan Ramadan tersebut, individu-individu tersebut tidak mempunyai keupayaan untuk berpuasa. Sebab alasan-alasan itu tadilah, maka kita bagi penerangan kepada individu-individu seperti ini untuk mereka wajib melaksanakan fidyah puasa itu tadi. Sebab dari segi keupayaan untuk berpuasa itu memang sudah tidak ada lah, sebab ada alasan-alasan itu tadi, ataupun warga tua yang tidak terdaya untuk berpuasa. Contohnya macam ibu bapa kita yang sudah lanjut usia. Jadi golongan-golongan seperti ini sekiranya mereka sudah tidak berkemampuan untuk berpuasa atas alasan tadi sakit dan sudah lanjut usia dan sebagainya, maka kita bagi tahulah supaya amalan tidak berpuasa itu tadi digantikan dengan pembayaran fidyah puasa. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak sempat mengqadakkan puasa yang ditinggalkan sehingga masuk Ramadan yang seterusnya. Golongan ini juga akan dikenakan fidyah. Bermaksud individu itu tadi dia tertinggal puasa pada 2 tahun yang lalu. Yang mana puasa-puasa tadi dia tertinggal mungkin atas alasan sakit dan sebagainya lah. Jadi puasa tadi mungkin dia terlengahkan kan, sehingga masuk Ramadan yang seterusnya mungkin sibuk dan sebagainya, kemudian terlupa sehingga masuk Ramadan yang seterusnya. Maka individu-individu seperti ini, mereka ini wajib untuk membayar fidyah puasa dan wajib juga untuk qada puasa. Sebab kadang-kadang ada individu yang berfikiran apabila dorang bayar fidyah puasa, dorang tidak perlu qada puasa itu. Itu merupakan satu pemikiran yang salah lah. Berbeza dengan orang yang sakit kronik ataupun warga tua yang sudah lanjut usia. Itu berbeza sebab mereka ini mempunyai ruksah ataupun keringanan untuk tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah puasa sahaja. Berbeza dengan yang kedua ni, orang yang tidak ada mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya. Okey, mereka ini wajib untuk mengqada puasa yang tertinggal dan wajib untuk membayar fidyah puasa. Jadi dua lah perkara yang perlu dilakukan bagi individu tersebut. Dan untuk yang ketiga, ibu yang hamil dan menyusukan anak, risau anak dalam kandungan ataupun risau anak yang disusuinya. Contohnya pada tahun ini, contohlah kita ambillah si ibu itu tadi dia sedang mengandung. Jadi pada bulan Ramadan tersebut si ibu tadi mungkin atas saranan doktor dan sebagainya diberitahu ibu tersebut untuk tidak berpuasa. Sebab sekiranya dia berpuasa, risau kandungannya tadi itu akan terjejas. Ataupun ibu yang sedang menyusui anak,
Dia risau untuk anak yang disusunya itu tadi terjejas akibat dia berpuasa. Jadi bagi mana-mana ibu yang sedang mengandung, yang risaukan anak itu tadi, kemudian dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, maka si ibu tadi akan kena fidyah anak itu tadilah. Dia wajib membayar fidyah tersebut dan juga wajib menggantikan puasa-puasanya yang tertinggal. Jadi itu antara merupakan 3 golongan yang akan dikenakan fidyah puasa lah. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin tuan-tuan, ini adalah merupakan kadar fidyah semasa. Okey, kadar fidyah semasa adalah berjumlah RM1.75 untuk sehari yang ditinggalkan, bersamaan dengan 675 gram cupak beras, makanan asasi kita di Malaysia ini. Kemudian kadar RM1.75 ini adalah merupakan 1/4 daripada nilai zakat fitrah semasa. Dan kadar fidyah ini dia boleh berubah-ubah lah. Sekiranya kadar nilai zakat fitrah semasa pada tahun hadapan berubah, maka kadar fidyah yang sekarang ini pun dia akan berubah. Bermula pada 1 Ramadan pada tahun hadapan. Dan sekiranya nilai zakat fitrah semasa pada tahun hadapan tidak berubah, maka kadar fidyah ini pun juga tidak akan berubah. Kemudian yang seterusnya, taksiran fidyah ataupun cara pengiraan fidyah. Jadi dalam pengiraan fidyah ni dia berbeza-beza mengikut situasi-situasi bagi individu tersebut. Jadi ada individu yang dikira fidyahnya dengan gandaan, ada yang dikira dengan tidak gandaan. Okey, saya bagi penerangan tentang pengiraan yang ada dalam gandaan. Okay, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini, pada tahun 2019, individu tersebut tadi mungkin dia tertinggal 15 hari puasa. Kemudian 15 hari puasa itu tadi, dia belum menggantikan sehingga sekarang. Jadi individu ini dia tidak mempunyai masalah lah. Mungkin dia sehat dan tidak mempunyai masalah kesehatan. Okay, jadi di sana, dia telah melepasi Ramadan pada tahun 2021, dan kemudian dia telah melepasi Ramadan 2021 2. Sebab itulah dalam kiraan fidyahnya tadi itu ada gandaan 2. Jadi 15 hari didarab dengan 2, didarab dengan RM1.75, itulah akan jumlah kiraan fidyah dia bagi tahun 2019. Okay. Kemudian untuk yang kedua tadi, dikira tanpa gandaan. Ini bermaksud individu-individu yang mempunyai masalah kesihatan itu tadi. Contoh, dia sakit kronik sudah dalam 4 tahun ataupun 2 tahun kebelakangan. Jadi sakit kronik tadi dia menyebabkan setiap kali bulan Ramadan dia tidak dapat berpuasa. Jadi individu seperti ini, cara kiraan fidyah dia tidak mempunyai gandaan lah. Ataupun warga-warga tua yang sudah lanjut usia, mungkin sudah 4 tahun lah dia sudah tidak berkemampuan untuk berpuasa. Kita jumlahkan keseluruhan hari puasa yang ditinggalkannya, terus didarab dengan kadar fidyah semasa. Jadi dapatlah jumlah bagi tahun tersebut. Jadi itu cara pengiraan untuk pembayaran fidyah ya. Kemudian yang seterusnya, seperti yang tuan-tuan dapat lihat di sini, ini adalah merupakan enactment pembayaran melalui Perbadanan Batu Bandar Kesabalah, Seksyen 20/2/M. Setiap hutang atau denda tebus diri yang wajib dibayar mengikut hukum syarak seperti fidyah-fidyah, langgar sumpah, diet dan sebagainya boleh dibayar dan diserahkan kepada Baitul Mal. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya telah membuat pengiraan fidyah itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus membuat pembayaran secara transfer online lah. Jadi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan akaun fidyah Bank Maybank atas nama Perbadanan Batu Bandar Sabah. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin memudahkan pembayaran tersebut, tuan-tuan boleh buat pembayaran terus secara transfer online. Okay. Dan sebelum saya terlupa, mengenai gandaan itu tadi ya, gandaan ini sebenarnya berlaku dalam kiraan fidyah sahaja. Okay. Puasa tidak ada gandaan. Sebab kadang-kadang ada juga individu yang berfikir apabila dia tertinggal puasa tahun sekian-sekian, dia belum ganti sampai sekarang, puasanya ikut berganda. Tidak. Puasa kalau kita tertinggal 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kalau tertinggal 2 hari, yang kita wajib gantikan cuma
2 harilah sahaja, tidak ada gandaan. Cuma dalam kiraan fidyah itu tadi ada gandaan. Itu berbeza. Dan untuk tempoh pembayaran fidyah. Ini kadang-kadang kami punya office ni biasanya akan sibuk sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, kemudian masuk bulan Ramadan, orang berpusu-pusulah datang ramai-ramai ke office. Bila kita tanya apa urusan tuan-tuan perempuan, mau bayar fidyah. Kita pun bantu kira lah dan sebagainya. Kemudian selepas bulan Ramadan tu tiada sudah orang buat pembayaran. Jadi di sini orang ramai berfikir tempoh pembayaran fidyah ini cuma berlaku sebelum Ramadan dan pada bulan Ramadan. Itu salah. Maksudnya di sini tempoh untuk pembayaran fidyah ini sebenarnya panjang. Tuan-tuan juga boleh buat pembayaran di bulan-bulan yang lain. Itu cuma kadang-kadang pemikiran orang ramai lah. Dia fikir mau bayar nih sebelum habis puasa nih, ataupun dia mau bayar sebelum masuk Ramadan. Sebenarnya tempoh untuk pembayaran ini panjang, tapi sebaik-baiknya ialah untuk kita mempercepatkan pembayaran fidyah itu tadi. Okey, khidmatan yang seterusnya yang ada dalam Perbadanan Baitul Mal Sabah, iaitu kumpulan wang amal jariah. Jadi dalam kumpulan wang amal jariah ini sebenarnya tuan-tuan dan puan amat berkait rapat dengan satu amalan, iaitu amalan bersedekah. Okey, seperti yang kita selalu dengar daripada ceramah para ustaz-ustaz kita, para ustazah kita, banyaklah manfaat ataupun kebaikan dalam amalan bersedekah ni. Okey. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah merupakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi inilah merupakan salah satu juga manfaat kita bersedekah. Bukannya mengurangkan harta kita, malah menambahkan lagi harta-harta kita. Kan? Seperti mana lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin." Apa saja yang kita infakkan, Allah akan gantikannya. Kerana dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apa-apa rezeki yang datang kepada kita ini sebenarnya diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan juga kita sepatutnya mencari satu amalan yang dapat membantu kita apabila kita telah meninggal dunia nanti. Sebab apabila kita telah meninggal dunia nanti, saya yakin dan pasti segala harta yang kita ada kita akan tinggalkan. Isteri kita akan tinggalkan. Suami kita akan tinggalkan. Anak-anak kita pun kita akan tinggalkan. Yang ada pada kita ketika itu cuma adalah amalan kita dan diri kita sendiri. Betul. Jadi sebenarnya kita daripada sekarang ni kita mula berfikir macam mana untuk cara membantu diri kita nanti. Seperti mana dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meninggal nanti semua perkara ataupun amalan-amalan kita akan terputus. Kecuali yang disebutkan dalam hadis ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Jadi inilah yang sebenarnya yang dapat membantu kita. Kan? Jadi dalam kumpulan amal jariah ini adalah merupakan satu platform kepada tuan-tuan dan perempuan untuk bersedekah secara konsisten. Kalau mungkin sebelum ini kita bersedekah jarang-jarang, ada masa untuk kita bersedekah, baru kita bersedekah dan sebagainya. Tapi melalui kumpulan amal jariah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedekah secara konsisten, secara bulanan. Jadi wujudnya kumpulan wang amal jariah ini melalui Seksyen 21/1 Enakmen Perbadanan Baitul Mal 1998, iaitu satu kumpulan wang yang dinamakan kumpulan wang amal jariah. Hendaklah juga diadakan untuk mengutip dan mengumpul wang dari masyarakat Islam negeri ini sebagai sedekah bulanan untuk kegunaan agama Islam dan kebajikan orang-orang Islam. Jadi inilah maksud kumpulan wang amal jariah. Ya.
Dan apa yang menariknya juga dalam kumpulan wang amal jariah ni, bagi mana-mana individu-individu yang telah membuat potongan gaji secara bulanan akan mendapat pelepasan cukai. Yang mana sumbangan kumpulan wang amal jariah ini dia beri pelepasan cukai di bawah subsection 44/6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi bagi mana-mana individu yang telah membuat sumbangan kepada pihak Baitul Mal, untuk setiap tahun kita akan berikan penyatalah untuk pelepasan cukai itu tadi. Kemudian yang seterusnya, kalau kita menyumbang mestilah kita mau tahu kan ke mana sumbangan kita disalurkan kepada siapa dan sebagainya. Jadi inilah antara manfaat sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, sumbangan yang disediakan daripada pihak kami iaitu bantuan membina loji rawatan air bersih. Kemudian yang seterusnya, bantuan khas kewangan. Kemudian yang seterusnya, bantuan ziarah karya. Kemudian yang seterusnya, bantuan keagamaan dan kerajaan Islam. Kemudian yang seterusnya, bantuan institusi madrasah besar dan rumah anak yatim. Kemudian yang seterusnya, bantuan bencana alam. Yang seterusnya, bantuan perubatan dan rawatan. Yang seterusnya, bantuan pengajian. Jadi ini adalah merupakan perkhidmatan yang tersedia daripada pihak kami lah, hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, ini adalah merupakan antara contoh agihan, aktiviti agihan yang telah kita buatlah. Yang mana di sini pembinaan loji mini rawatan air bersih di Kampung Pituru Pitas. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, di sebelah kanan tu ada satu kolam yang berwarna coklat. Itu adalah merupakan sumber air bagi penduduk Kampung Pituru Pitas ni yang telah lama. Mereka ni tidak mempunyai sumber air yang bersih lah. Jadi hasil kolaborasi kita dengan pihak UMS, bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita telah memberikanlah sedikit dana kepada pihak UMS untuk membina loji mini rawatan air ini. Jadi alhamdulillah benda tersebut telah dicapai dan telah siap dilaksanakan. Akhirnya penduduk di Kampung Pituru Pitas ni merasailah nikmat air bersih tu dan memerlukan 5 tangki filter untuk membersihkan air daripada kolam tu tadi. Jadi inilah yang seperti saya katakan tadi kan, amalan yang akan dapat membantu kita insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, ini juga adalah merupakan contoh-contoh sumbangan untuk kita membangunkan masjid, untuk kita membantu mana-mana surau-surau yang sedang uzur dan sebagainya. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kita bantu untuk mengusahakanlah pembinaan masjid-masjid tersebut dan surau-surau tersebut. Kemudian yang seterusnya, ini adalah merupakan contoh bantuan bencana alam yang mana kita telah memberikan sumbangan kewangan kepada mangsa banjir di Beaufort yang telah berlaku di sana kan. Jadi kita bantulah mana-mana mangsa-mangsa yang ada di sana. Kemudian ini contoh bantuan kewangan untuk persiapan menyambut Syawal yang telah kita berikan kepada warga desa Benadiri. Kemudian kita berikan juga kepada rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Kemudian kita berikan kepada rumah kanak-kanak Kota Kinabalu Bringis dan Sekolah Tunas Bakti Kota Kinabalu. Mana bantuan-bantuan ini kita berikan sebelum masuknya bulan Syawal. Dan ini juga adalah merupakan contoh program penyerahan bantuan kewangan yang kita berikan kepada pekerja-pekerja bot laju di Menumbuk. Seperti yang kita ketahui, bermula pada tahun 2020 tu negara kita telah menjalani satu musibah yang menyebabkan PKP telah dilaksanakanlah di seluruh negara kita dan banyak sangat orang-orang yang terjejas. Dan alhamdulillah hasil daripada bantuan tuan-tuan dan puan-puan, kita mampu untuk membantulah bagi mana-mana
individu-individu yang terjejas sepanjang tempoh tersebut. Kemudian ini antara contoh-contoh agihan yang kita berikan kepada sekolah rumah anak yatim, sekolah agama rakyat. Kemudian kita juga ada berikan kepada madrasah seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihatlah. Dan di sini juga kita ada berikan sumbangan untuk kelas kafa di Kampung Penimbawan Tuaran, yang mana sekolah tersebut memang sangat uzur lah. Dari segi peralatan seperti kursi dan meja sana memang sangat kurang. Jadi alhamdulillah kita dapat bantu dorang hasil daripada bantuan potongan gaji itu tadi. Kemudian ini adalah merupakan contoh bantuan untuk petugas barisan hadapan kita lah. Memang bermula tahun 2020 tu kita tidak berhentilah untuk menyampaikan untuk membantu petugas barisan hadapan kita berikan sumbangan. Dan ini pula adalah merupakan contoh agihan bantuan bakul makanan yang kita berikan di bahagian-bahagian pendalaman. Baik, jadi setakat itu sajalah antara contoh-contoh untuk penyampaian sumbangan daripada pihak Perbadanan Batu Tumbal Negeri Sabah. Jadi sebelum saya mengakhiri kita punya majlis pada pagi ini, saya ada melihat tadi Puan Normalina ada berkongsi di ruang komen, yang mana ini adalah merupakan borang kumpulan wang amal jariah. So bagi mana-mana individu yang berminat untuk membuat potongan gaji secara bulanan, di sini saya ingin menerangkanlah cara pengisian borang tersebut. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan nama tuan-tuan dan puan-puan, kemudian nombor kad pengenalan, lepas tu nama jabatan tempat tuan-tuan dan puan-puan bekerja, kemudian jawatan, nombor pekerja dan nombor gaji itu sekiranya terlupa apa boleh tinggalkan. Kemudian yang seterusnya nombor telefon pejabat, kemudian yang seterusnya alamat surat menyurat. Ini pun penting sebab untuk kita berikan penyata lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sana boleh isikan alamat tuan-tuan dan puan-puan, ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat penyelarasan untuk mengisi di alamat surat menyurat tersebut untuk isi alamat jawatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri, tidak ada masalah. Boleh isikan di sana. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan kena isikan potongan tersebut bermula bulan berapa dan tahun bila. Kena isikan di sanalah. Kalau sekarang bulan 12, kalau tidak sempat sudah, mungkin saya rasa boleh bermula pada tahun 2022, bermula pada bulan Januari. Kemudian yang di bawah sekali itu ada ruang-ruang ataupun jumlah-jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan ingin buat potongan gaji. Di sana ada RM5, RM10 dan RM20. Sebenarnya tuan-tuan juga boleh buat pengisian kurang daripada RM5 ataupun lebih daripada RM20. Di sana ada satu ruang kosong, boleh isikan jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan inginkanlah. Kemudian yang seterusnya tanda tangan dan tarikh kena isi. Jadi bagi mana-mana individu yang telah membuat pengisian borang tersebut, ianya akan terberhenti melalui 3 perkara. Yang pertama sekali, apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak berkeinginan untuk membuat ataupun untuk meneruskan potongan gaji, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus merujuk bahagian unit gaji tuan-tuan dan puan-puan untuk memberhentikan potongan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya berlaku pension. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah pension, sumbangan tersebut juga akan terberhenti secara automatik lah. Dan yang ketiga, apabila berlakunya kematian. Jadi itulah 3 perkara yang boleh menyebabkan terberhentinya potongan gaji tersebut. Jadi itulah antara sedikit penerangan daripada saya mengenai kumpulan wang amal jariah ini.